Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini berada di Tugu Negara, Tugu peringatan di mana bermulanya petanda-petanda kemerdekaan di Malaysia. Dan ini kita akan merakamkan satu video segmen untuk Malaysia Virtual Experience atau MyVXP, cetusan daripada Tourism Productivity Nexus dan Perbadanan Produktiviti Malaysia bersama dua tetamu dan dua rakan yang saya bawa pada pagi ini. Kita akan bersama dengan pengurusi TPN, Tourism Productivity Nexus, iaitu Uzaidi Udanis, dan host ataupun moderator bagi MyVXP iaitu Encik Zamil Zulki. Kita akan bersama dengan mereka dalam segmen video ini. Pagi ini bersama dengan saya ialah di kanan saya ialah pengurusi Tourism Productivity Nexus atau champion TPN, Encik Uzaidi Udanis, yang juga pengurusi Majlis Pelancongan Malaysia. Dan di sebelah kiri saya ialah Encik Zamil Zulki yang menjadi moderator ataupun yang mengendalikan segmen Malaysia Virtual Experience untuk MyVXP ini. Terima kasih kerana bersama-sama dengan dalam video ini untuk segmen Borak Produktiviti. Apa khabar Encik Zaini? Okey. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Encik Zamil? Wah, Alhamdulillah. Inilah. Seksa nak buka. Tak apa, kita biar je. Okey. Okey, selepas beberapa segmen untuk My Virtual Experience ini diadakan, jadi kita ingin bertanya pada Cik Uzaidi, bagaimana kejayaan MyVXP, boleh dikatakan episod pertama ini telah diadakan dengan Laili Basir yang sempurna, Siti Aisyah dengan lukisan oil painting, dan juga Fredo yang paling mungkin dikatakan mendapat perhatian. Jadi apa pendapat Cik Uzaidi? Itu sebenarnya kalau kejayaan, syukur Alhamdulillah. Sebenarnya MyVXP ni kita tak sangka semasa PKP, arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan kita kena perlu patuhi PKP. Jadi kita industri pelancongan ni, penggiat industri pelancongan ni tak tahu apa nak buat. Macam mana nak dapatkan income, pendapatan semasa PKP ni. Jadi kita daripada Tourism Productivity Nexus, kita fikir cara macam mana kita duduk rumah, tapi macam mana cara kita nak memaksimalkan produktiviti, memaksimalkan pendapatan dan mengurangkan kos. Jadi dengan itulah ilham MyVXP ni tercetus. Dan kita pun kena test and error dululah. Berbagai-bagai SOP yang kita buat, berbagai-bagai eksperimen yang kita buat. Alhamdulillah lah, dengan 7 siri ni, kita panggil MyVXP 1.0. 7 siri ni alhamdulillah saya tak sangka semuanya sold out. Kalau tengok kita boleh ke? Mula-mula tu kan, boleh ke, tak boleh ke, tapi alhamdulillah sold out. Ini nampaknya kita boleh ke depan. Dengan MyVXP 2.0 ni, saya rasa kita mempunyai produk yang akan lebih mantap dan produk yang lebih mematuhi ataupun memaksimalkan produktiviti industri pelancongan. Dari segi Encik Zamil juga sebagai moderator, okay? Jadi apa peranan sebenarnya moderator dalam MyVXP ni ketika secara langsung perkongsian virtual experience itu berlaku? Sebagai moderator, okey, tugas sebagai moderator ni sebenarnya actually not just semasa kita buat the online tu, but before that, previously, kita kena tahu, kita kena identify the talent, kita kena identify the content. Adakah bahan yang nak dikongsi ni sesuatu yang ada nilai, ada value, dan adakah benda ni boleh kita buat conversion, daripada offline to online. Itu the first step. Kalau kita tak ada 3 perkara ni dan kita tak ada komitmen daripada the so-called host, kita tak boleh laksanakan projek ni, because dia perlukan komitmen dan dia perlukan bantuan untuk the conversion. Jadi menjawab soalan ni tadi, during the session, the live online session ni, sebenarnya apa cabaran ni is actually macam mana untuk nak memastikan ada interaction. Bezanya live online interaction, live online experience ni dengan live FB, live show, dia ada interaction. Live dia tak ada, dia hanya boleh chatting, dia boleh tengok dia tonton one way. Contohnya macam Fredo, dia buat live FB, orang tonton tapi tak boleh interact. Hanya boleh chat dan dia bercakap, dia menyanyi. And on top of that, dia zero income.
The different in our project My VSP is that kita mewujudkan satu tema, kita mewujudkan satu program di mana program ini berbayar. Itu that is the challenge that during the session. Salah satu lagi is actually kebiasaan penonton ni. Dia belum biasa lagi tengok the live online show ni. Jadi macam-macam lah, kejap lagi mic dia lupa tutup kan, kejap lagi anak menangis belakang, kejap lagi tiba-tiba dengar orang menjerit, ada apa, kadang-kadang isteri panggil lah apa semua. Benda tu satu benda yang saya rasa quite tough lah kita nak educate dia orang ni. Okey, tadi Cik Zamil ada mengatakan pasal berbayar kan. Jadi Cik Zaidi pada soalan yang seterusnya pula ni, mungkin terus direct je. Bagaimana, adakah melihat orang ramai agak ralat dari segi kena bayar tapi hanya di rumah, tapi kenapa mereka masih boleh sold out? Inilah dia katakan new normal. Ni dalam konteks ni new normal tourism. Di mana kita kadang-kadang tak sangka orang ataupun pelanggan ataupun pelancong sanggup bayar benda yang depan kita dan yang juga mempunyai satu unik pengalaman. Jadi kita kena ingatlah Ibnu, dalam PKPP ni pelanggan-pelanggan atau pelancong dia bebas pergi mana, mengikut dia punya itulah regulation dia lah. Tapi kita kena ingat, kita ada satu dia panggil customer matrix, new customer matrix. Customer matrix ni pelanggan ni lebih berkuasa, pelanggan lebih pandai daripada sebelum PKP, sebelum COVID. Dia tahu nilai sebenarnya. Apa nilai-nilai sebenarnya yang patut yang industri pelancongan atau penggiat industri pelancongan patut tengok. Matrix customer ni dipanggil, kita ada tiga area, iaitu cost. Apa costnya package ni kan? Yang kedua, masa. Adakah pelanggan mengambil masa yang lama untuk pergi ke sana? Dengan jalan ke, dengan apa, mengambil masa mereka tu. Masa tu dia menilai. Kos, masa dan juga pengalaman. Ini tiga pengalaman ni kita tengok. Pengalaman kita tak pergi tengok sini, datang sini, lepak sini, tak ada. Dengan rakan-rakan kita, ini pengalaman ni. Ini satu pengalaman. Jadi aspek-aspek kos, masa dan pengalaman ni kita perlu tengok bagaimana penggiat industri pelancongan boleh memenuhi kehendak pelanggan-pelanggan ini. Jadi dengan adanya MyVSP ni, ketiga-tiga ni ada. Ketiga-tiga ni, pertama sekali kos yang amat murah. Kalau kita tengok video YouTube memang free ya. Tapi kos interaktif, bagaimana Zamil tadi. Interaktif, engagement. Macam mana kita dapat kenali seseorang tu. Itu kos yang paling bernilai untuk mereka. Jadi kos yang murah. Sekarang ni kita menjual kurang RM30. Amat murah. Yang kedua, masa. Tak payah pergi make up ke, tak payah pakai baju, pakai kain pelekat pun dah boleh rasai pengalaman yang baru. Yang ketiga yang pengalaman, cerita pengalaman. Pengalaman tu dia boleh katakan saya antaranya yang segmen kita tu sempurna. Kita tak perlu pergi sempurna lagi. Kita kenali orang sempurna tu di Sabah. Kita kenali bagaimana kehidupan, bagaimana keadaan itu sebelum kita pergi ke sempurna. Ini tiga segmen ni kan. Tiga aspek ni kita perlu lihat. Itu sebabnya MyVSP itu telah memenuhi ketiga-tiga ni khas untuk pelanggan-pelanggan yang sedia ada yang employ yang suka new norm. Okey, ini saya nak tanya soalan pada kedua-dua lah, Cik Zamil dengan Zaidi. Kita sekarang berada di Tugu Negara. Lokasi di mana awalnya permulaan negara kita Malaysia untuk memperingati pejuang-pejuang kemerdekaan. Dan kita dalam industri pelancongan juga ada pejuang-pejuang dalam industri produk pelancongan dan juga produktiviti pelancongan di bawah MPC. Jadi macam mana, apa sinonimnya mungkin untuk riset tourism, lokasi ini dihidupkan semula dan juga sektor produktiviti pelancongan dihidupkan semula. Bagaimana? Kita mulakan dengan Cik Zaidi. Sebenarnya Ibnu, kita di masa PKPP ni kan, kita tak boleh pergi ke luar negara. Kita nak pergi ke jauh-jauh tempat jauh pun agak kos dia agak tinggi. Pergi Sabah, Sarawak lagi lah kos tinggi. Kalau tinggal di kawasan-kawasan Lembah Kelang ni. Jadi penduduk-penduduk Lembah Kelang ni mana nak pergi? Jadi itulah sebabnya kita yang ini Taman Tasik Perdana ni antara tempat yang macam resort, macam relax ya, dia punya aura, dia punya keadaannya. Di samping tu kita bawa anak-anak tengok gitu sejarah kita di sini. Jadi inilah dia new normal. Dulu kita tak pandang pun
lalu tiap hari lalu dekat sini. tak pernah singgah pun. Ni masa ni kita just adopt new normal ni, kita tengok cuma keluarga, family, bawa anak betul. Ini adalah antara positive sign lah. Yang mana rakyat Malaysia menilai ataupun suka datang ke tempat-tempat yang dekatan dan juga menikmati keadaan di sini. Encik Zamil macam mana? Ada mungkin nostalgia kat Tugu Negara zaman-zaman dulu ke apa? Dating ke dulu kan? Nostalgia tu saya tak ingat lah. Kan? Saya Lama tu sangat. masih muda lagi. Kalau saya tua tu mungkinlah ada nostalgia. Tapi apa ni, tempat sebegini yang kita panggil, yang dulu hampir dipanggil sebagai Green Lung Project, kan? Di sini ada tempat yang boleh jadikan satu hub untuk beriadah. Cuma saya rasa aktiviti ni perlu dipertingkatkan, supaya kita lebih banyak konten-konten ataupun kita boleh go online juga. Di mana ada storytelling ni, Tugu Negara macam sekarang, siapa orang tak tahu apa dia, kenapa jadi macam tu, kenapa dia pegang bendera, kenapa yang pegang kenapa, siapa yang gugur, siapa yang tak gugur tu, benda tu perlu ada penceritaan. And then adanya dengan aktiviti hiking, sekeliling, kalau you can see gastronomi, mungkin dia boleh create. Semua ni dia perlu dicipta, di-create. Kata the best nasi lemak, dulu orang kata simak sana, the best nasi lemak Tugu Negara. We have durian je, tapi duriannya tak nampak pun. Kan? Jadi ada ni, so benda-benda ini saya rasa perlu untuk, it is a reset tourism. Jadi mana kita bermula balik, we can start new. Okey, Cik Zaidi, sekarang ini MPC telah membuka permohonan atau kepada siapa yang mempunyai idea penceritaan untuk berkongsi melalui Malaysia Virtual Experience ini untuk 2.0 siri kedua. Jadi apakah perancangan, mungkin sasaran ataupun golongan yang mungkin dilihat oleh MPC berpotensi untuk menceburi dalam bidang MyVXP untuk yang kedua ini? Okey, kita telah melalui kita panggil MyVXP beta stage lah, ataupun 1.0 lah. Dengan melalui 7 siri, telah menerbitkan 7 siri. Di 7 siri ni kita tahu kelemahan, kelebihannya, apa yang patut kita improve dan tak improve. Jadi saya harap 2.0 ni kita telah banyaklah akan memperbaikikan situasi ataupun SOP ataupun ni. Jadi sebenarnya memang this is future. Bukan future, this is now. This is now yang patut diambil alih ataupun ambil perhatian oleh semua penggiat industri pelancongan. Tak kira dah dia tour guide ke, dia travel agent ke, dia hotel, dia ada pelukis ke, dia penyanyi ke, dia asalkan dia ada talent, dia ada boleh mencerita pengalaman, mencerita sesuatu storytelling pada pelancong-pelancong kita, itu yang kita mahu. Bukan senang, saya tahu bukan senang nak convert apa yang Zamil kata, convert daripada offline pada online, bukan senang. Dan kedua, kita tengok memasarkan pemasaran. Kita kadang-kadang kita lemah dalam marketing. Kita buat benda-benda bagus tapi lemah dalam marketing. Itu kita kena perbaiki. Jadi setiap usahawan kena ada dipanggil DNA, digital DNA dalam diri mereka. Saya nak anjurkan semua industri pelancongan, penggiat industri pelancongan perlu ada digital DNA. Apa digital DNA tu? Dia kena tahulah macam mana nak menjual secara digital. Macam mana dia nak boleh engage, macam mana dia dapatkan pasaran-pasaran baru. Bukan saja di pasaran tempatan, tapi di pasaran antarabangsa. Itu sebenarnya cabaran yang utama. Sekarang border tutup. Macam mana kita boleh menjual atau mempromosi produk kita, produk pelancongan kita di pasaran antarabangsa. Itu cabaran yang utama tu. Jadi 2.0 ni kita akan tengok macam mana cabaran kita, cabaran 2.0, cabaran antarabangsa ni boleh kita atasi. Itu the best. Apa kita punya target kita. Jadi sebagai moderator pula, Cik Zamil dah bersedia macam Cik Zaidi cakap tadi untuk persediaan now ini, untuk norma baru ni. Jadi sebagai moderator, dengan apa yang telah berlaku pada siri yang pertama dan bersedia untuk siri kedua nanti, jadi apa persediaan? Maksudnya apakah yang perlu diperbaiki? Mungkin ada kekurangan yang pada beta stage tadi yang perlu diperbaiki, macam mana? Okey, seperti mana yang Cem cakap tadi, the conversion itu adalah cabaran kepada kami lah, kepada coach to convert, supaya kita identify, kita convert benda tu kepada online. Itu cabaran. Tapi apa yang saya perlu tambah ni, dia 3 perkara lagi yang penting. Pertamanya kepada host yang mana yang terpilih, yang mana yang berminat, yang berminat untuk menyertai program ni. Jadi
Jadi apa ni, mereka perlu ada komitmen. Mereka perlu bagi komitmen 100% komitmen. Dengan 10 jam yang kepakaran yang kita akan the transfer of teknologi dan knowledge yang kita akan beri itu, dia perlu ada komitmen. Dia tak boleh kata, I tak boleh attend kelas hari ni, I tak boleh pergi online, been done online. So, dia tak boleh. So tak ada komitmen tu, dia tak boleh berjaya. Yang keduanya, sebagai host ni, dia tak boleh nampak duit semata-mata. Dia tak boleh nampak why I join this, because I want the money, the income. Dia mesti datang dengan passion. Benda yang you want to share, you ada something you want to share, you want to bagi tahu orang semua, then only they come duit, bahagian duit tu. And then tak boleh lah, dia tak boleh nampak benda ni, usaha TPN ni. Segala-galanya TPN dia nak buat marketing TPN, so dia kena ada satu attitude. Dia kata di mana kita mengharapkan dia sendiri terasa kata, okay, I have to spend some untuk FBS. Dia kena keluar duit dari poket. Dia kata, oh, saya perlu beli platform ni, saya perlu on board di platform ni. Jadi kalau benda tu perlu berbayar, dia perlu bayar. That is the sacrifice they have to make. Okay, itu yang the host. The second, there is macam moderator, the host tadi, saya yang coach ni saya dah terangkan. Yang ketiga is actually the corporate. Pihak-pihak yang syarikat di luar, travel agent, product owner, dia kena ambil peluang ni. Kalau dia tidak pandai bercerita, dia masuk taja program orang tu. So in between, dia boleh bagi message dia, boleh sampaikan message, boleh buat joint collaboration. So these 3 aspek lah yang kita mengharapkan pada 2.0 akan berlaku. The host punya new mentality towards yang seperti mana saya kata, the new DNA punya model, the willingness dia. And then satu corporate to participate, collaboration, dan yang ketiga tu the coaches punya sendiri, the new approach and the identifying dan juga the conversion. So ini 3 perkara yang kita nampak akan ada perubahan dalam 2.0 lah. Okey, sekarang ini MyVXP telah pun dibuka untuk sesiapa yang ada idea unik dan juga berbeza untuk berkongsi secara online. Jadi bagaimana jika mereka, kriteria apa yang mereka perlu ada dan bagaimana mereka untuk memohon untuk menjadi host dalam MyVXP ini? Okay, good question, soalan yang baik. Okay, dia ada beberapa kriteria yang kita ni, tapi yang pertama sekali is dia kena ada content. Dia kena ada satu konten yang boleh dikongsi. Yang kedua, dia ada konten, dia kena ada kemahiran. Dia kena tahu bab tu. Kalau dia nak cerita pasal kamera, dia tak pernah pegang kamera. Dia mesti ada kemahiran satu untuk dikongsi. Dan yang ketiga, sebab ini adalah online, virtual, live online virtual, dia perlulah tahu setidak-tidaknya sedikit mengendalikan internet. Ini kalau mouse pun dia tak tahu mana satu apa semua. Dia tak tahu nak buka Yahoo, nak buka email, itu masalah. Dan ketiganya, dia kena ada account di dalam salah satu laman media sosial. So sebab itu adalah satu part di mana macam mana kita nak do the marketing and promotion. So jika anda dan ada komitmen, last sekali mesti ada komitmen. Jika anda ada all these criteria ni, kalau you all ada semua all these criteria ni, cari kita di Facebook. Kita ada di laman Tourism Productivity Nexus. Dan juga you boleh cari, you just type Malaysia, MyVXP, Malaysia Virtual Experience, kan? Klik dia punya hashtag tu ataupun dia punya search keyword, you akan jumpalah kami. So there is another for you to dan kami actually we are waiting for you for this. Okey, Cik Zaidi, sekarang ini kita berbincang tentang borak produktiviti, yang mana kita TPN juga merupakan antara produktiviti pelancongan adalah yang dikatakan masih lagi below average dalam produktiviti negara dalam 9 nexus bawah LDC. Jadi bagaimana dengan PKPP, cabaran pengusaha industri pelancongan beyond pasca PKP pemulihan ini, bagaimana Cik Zaidi melihat, dan juga seperti keadaan lokasi kan, macam Bukit Beroga
baru dibuka untuk hiking, sesak, Kementerian Kesihatan tutup balik. Jadi mana lokasi yang orang ramai boleh pergi yang sustainable? Maksudnya mungkin kalau pergi pun mungkin tak akan tutup sebab ada penjarakan sosial yang dikawal. Jadi macam mana? Okey, pertama sekali yang isu productivity. Productivity tu untuk meningkatkan productivity. Kita penggiat industri, kita semua, bukan industri, semua pihak perlukan ada satu mind shift. Mind shift kita ni, kita daripada penggiat industri pelancongan, kita tak perlulah jadi, janganlah kita macam dulu hanya jadi supplier bas, supplier kereta, sewa kereta pada travel agent. Kita kena fikir cara luar kotak bagaimana kita nak mempromosikan negara kita dan juga produk-produk mereka. Yang kedua, mind shift dengan pelancong-pelancong. Pelancong-pelancong kalau tengok tempat yang ramai tu kan, yang boleh membahayakan diri mereka, janganlah pergi tempat tu. Pergi tempat-tempat yang kurang. Banyak, Malaysia ni banyak tempat-tempat. Di Kuala Lumpur saya banyak tempat-tempat di kawasan ni. Tengok betapa luang, betapa besar tempat ni. Mana tak sini. Tak semestinya pergi ke tempat-tempat yang ramai orang. Jadi kita kena mind shift, kita kata inilah masa yang sesuai, yang dimana panggil unknown destination. Unknown tourism destination, kita boleh bongkarkan, kita boleh mempromosikan. Sebab pelancong-pelancong atau pelancong domestik, dia nak tahu mana tempat-tempat yang bagus, mana tempat yang boleh senang dia pergi tempat melawat, dan mana tempat yang boleh memberi kos yang nilainya lebih tinggi. Ini sebenarnya mind shift lah. Dan juga pihak-pihak kementerian atau pihak-pihak kerajaan, dia perlu juga mind shift. Dia tengok macam mana cara ni, macam ini. Macam mana kita nak lebih ramai lagi pelancong tapi dengan secara teratur. Ada rela ke, ada apa ke. Itu sebenarnya kena perlukan mind shift. Dan saya rasa dengan adanya MyVSP ni, kita dah menukar landscape pelancongan. Kita telah menukar pelancong boleh datang pergi situ tempat, boleh ketahui sebelum pergi tu dia tahu dah. Oh, pengalaman. Kos ni murah. Di masa ni tak duduk kat rumah pun, tengah makan pun boleh tengok kan. Yang ketiga, pengalaman. Tempat ni bagus. Nanti minggu depan kita pergi sana yang macam tu. Jadi kita tengok ini kita boleh merancang. Kita kena adaptkan perancangan. Jangan tiba-tiba terkejut ni nak pergi satu tempat ni. Itu kos dia tinggi. Ini sebenarnya kena perlukan mind shift. Saya haraplah semua penggiat industri pelancongan, banyak tempat lagi lah. Kita macam-macam produk ada daripada makanan, daripada kraft tangan, daripada pengalaman, daripada macam-macam tempat yang kita boleh bongkarkan untuk menjadikan produk pelancongan yang mantap, dan dengan cara langsung kita boleh meningkatkan industri pelancongan, produktiviti industri pelancongan. Okey, tadi itulah sedikit video kita tentang sembang produktiviti untuk MyVXP atau Malaysia Virtual Experience. Dan kita berharapkan untuk sesi 2.0 yang akan berlangsung tidak lama lagi selepas semua proses pendaftaran selesai, akan memberikan satu impak baru dan terus mengekalkan suasana landscape pelancongan baru ini untuk mendapatkan manfaat kepada semua usahawan industri pelancongan seluruhnya, sekaligus meningkatkan produktiviti. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Cik Zaidi Udanis dan juga Cik Zamil Zuki, dan kita bersedia untuk berhadapan dengan MyVXP 2.0. Kita jumpa lagi insya-Allah nanti dalam produktiviti yang akan datang. Kita salam. Salam. Nanti ni. Salam.